أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini, bulan dengan penuh kemuliaan ini, bulan yang dikenali sebagai bulan turunnya Al-Quran kepada kita semua, bulan yang mengandungi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan seterusnya. Sebagai umat Islam yang mengimani kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sentiasa berusaha untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jadi pada kesempatan pada pagi ini, saya akan membicarakan satu tajuk yang berkaitan dengan kemenangan di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita hendak menang dari semua sudut. Mungkin kita nak menang dari sudut peperangan, mungkin kita nak menang dari sudut perlawanan-perlawanan kita, pertempuran-pertempuran kita, dan pelbagai tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam bulan Ramadan ini, dua perkara yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Hambali dalam kita berjihad di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama ialah jihadu fil nahar bisyam, dan yang keduanya ialah jihadu fil lail bil qiyam. Ada dua perkara yang disebutkan. Yang pertama, jihad fil nahar, berjihad pada waktu siang. Dengan apa? Dengan siam, dengan berpuasa. Dan yang keduanya, jihad fil lail, berjihad pada waktu malam. Dengan apa? Dengan bil qiyam, dengan bernajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertunduk tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Jadi dengan sebab itulah tuan-tuan, kemenangan kita pada bulan Ramadan ini sama ada kemenangan dari sudut rohani, dan juga yang keduanya kemenangan dari sudut fizikal kita, ya. Sudut kita melihat di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, banyak peristiwa-peristiwa kemenangan yang berlaku kepada umat Islam. Yang perlu kita lihat, bagaimanakah kemenangan ini berlaku, dan bagaimanakah kemenangan ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat Islam. Di dalam kesempatan ini, saya akan membicarakan tentang beberapa kemenangan secara fizikal. Kalau dalam bulan Ramadan, kita menang dari sudut rohani kita kerana jihad melawan nafsu kita dengan berpuasa pada waktu siangnya, dan juga jihad melawan nafsu kita pada waktu malam dengan berqiyamul lail. Itu mungkin ramai ustaz yang dah membicarakannya. Cuma saya akan membicarakan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih semua pada kali ini ialah berkaitan dengan kemenangan secara fizikal yang lebih kepada peperangan-peperangan yang telah dilalui oleh umat Islam, oleh tentera-tentera Islam di dalam bulan Ramadan ini. Peristiwa yang pertama yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, iaitu yang berkaitan dengan peperangan Badar. Ini semua orang tahu bagaimana kekuatan tentera Islam seramai 313 orang mampu mengalahkan tentera-tentera Quraisy seramai 1000 orang. Semua tuan-tuan dan puan-puan dah biasa dengar tentang Ramadan berlakunya perang Badar ini. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, ada beberapa perkara yang saya nak ceritakan berkaitan dengan Ramadan ini, dengan perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan tahun 2 Hijrah ini. Jadi, ianya merupakan satu titik tolak kepada kekuatan umat Islam, selain daripada persiapan-persiapan dari sudut fizikal yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Tetapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada tentera Islam yang dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Tuan-tuan bayangkan 313 hanya lebih kurang 70 ekor unta, 2 ekor kuda dan yang lainnya tentera-tentera Islam hanya berjalan kaki saja. Dan ada di kalangan mereka pun tidak membawa senjata-senjata seperti pedang dan sebagainya lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kedua, dengan doa yang dipinta oleh Rasul SAW pada waktu malam harinya, meminta sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar peperangan Badar ini dimenangi oleh umat Islam. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tentera Islam walaupun jumlahnya 313 melawan 1000 orang, dan pada masa yang sama juga tuan-tuan, mereka ni tidak ada persiapan sebagaimana kita buat persiapan untuk perang, tetapi mampu mengalahkan tentera musyrikin seramai 1000 orang. Ini peristiwa yang amat signifikan dengan kekuatan umat Islam. Dan kalau kita lihat dalam surah Al-Anfal, iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita apa sikap kita dengan Allah. Apa yang perlu kita lakukan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan kita tertekan. Dalam keadaan kita tak menyangka bahawa akan berlakunya perang ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan agar peperangan berlaku, peperangan antara hak dan juga yang batil, antara tentera Islam dengan tentera musyrikin dalam tahun 2 Hijrah bulan Ramadan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sebabnya Allah mengisyaratkan kepada kita, jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, setiap pergerakan kita, setiap tindakan kita. Walaupun dari satu sudut kita rasa kita lemah, dalam satu sudut kita rasa kita tak ada apa, dalam satu sudut kita mungkin dalam pemikiran kita, dalam perkiraan kita, kita mungkin kalah dan sebagainya lagi. Tetapi kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala itu ada. Itu sebabnya istastaghithuna rabbakum, ketika mana Allah Subhanahu wa taala memohon, bertadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kemenangan kepada umat Islam dalam peperangan Badar ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentera-tenteranya. iz yughashshikumun nu'asa amanatan min wa yunazzilu alaikum minas sama' liyutahhirakum bih. Ini semua tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Anfal. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selain daripada menurunkan malaikatnya membantu tentera-tentera Islam, dan kalau kita lihat dalam sejarah Islam memang banyak kali diceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada tentera-tentera Islam yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat tentera lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tentera Islam. Apa dia? Iz yughashshikumun nu'as. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada tentera Islam yang dipimpin oleh Rasul SAW dengan nu'as, dengan mengantuk. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita mengantuk kan? Tetapi mengantuk dengan tidur sekejap itu amat penting untuk memberikan kekuatan kepada tubuh badan kita. Dan itulah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tentera Islam dengan perasaan mengantuk dan sesudah tidur dan bangun daripada tidur, mereka dengan penuh ketangkasan, dengan kesegaran, mampu untuk melawan tentera-tentera musyrikin. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Yang tadi adalah dengan turunnya malaikat. Yang keduanya adalah dengan memberikan Allah memberikan kepada tentera-tentera Islam dengan mengantuk. Jadi kalau mengantuk tu tuan-tuan dengar saya punya, orang kata, tazkirah saya, peringatan saya ni, boleh tidur, tak ada masalah. Okey je. Okey tuan-tuan ya, mengantuk. Yang keduanya adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan.
Tuan-tuan, padang pasir, bila hujan, ia akan memberikan, orang kata, kesegaran, kepadan kepada tentera-tentera Islam. Yang mana pada bulan Ramadan, kebanyakan daripada mereka berpuasa dan sebagainya lagi. Jadi dengan sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada tentera Islam di dalam Perang Badar pada bulan Ramadan tahun 2 Hijrah. Itu yang pertama. Kalau kita lihat di dalam sejarah Rasul SAW, banyak kali peristiwa-peristiwa yang berlaku yang hebat ini hasil daripada, orang kata, pertolongan-pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Maka jangan kita lupa dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perang Badar. Okey. Yang keduanya, tuan-tuan, saya nak bercerita tentang berlaku pada bulan Ramadan, iaitu peristiwa pembukaan Kota Mekah. Ini pun menarik. Ya, menarik. Ada beberapa peristiwa yang berlaku selepas sahaja pembukaan Kota Mekah yang berlaku pada bulan Ramadan tahun 8 Hijrah. Ya, ada beberapa peristiwa dan dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang peristiwa ini di dalam surah An-Nas, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja" ila akhir ayat. Jadi tuan-tuan, pembukaan Kota Mekah ini merupakan satu proses sebenarnya. Proses pembersihan Kaabah itu sendiri, Kota Mekah itu sendiri, daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab semua orang tahu sebelum pembukaan Kota Mekah, Kaabah masih lagi dipenuhi dengan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy pada waktu tersebut. Tetapi melalui pembukaan Kota Mekah ini, tuan-tuan, yang berlaku pada bulan Ramadan tahun 8 Hijrah ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah membersihkan Mekah itu daripada berhala, daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah, ada beberapa peristiwa selepas sahaja pembukaan Kota Mekah, Rasulullah SAW telah menghantar antaranya Khalid Al-Walid, antaranya Sa'ad bin Zaid, antaranya Amr bin Al-As. Ke mana? Contoh ya, Khalid Al-Walid. Rasulullah SAW telah mengarahkan supaya Khalid Al-Walid pergi sebuah perkampungan yang mana ada berhala Uzza kat situ. Ya, berhala Uzza kat situ. Setelah Kota Mekah dibersihkan daripada berhala-berhalanya, Rasul SAW menghantar Khalid Al-Walid untuk pergi memusnahkan berhala Uzza yang berada di perkampungan lain yang berdekatan dengan Kota Mekah. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab Rahitul Makhtum, ada diceritakan tentang peristiwa ini. Bagaimana bila mana Khalid Al-Walid memusnahkan berhala ataupun patung Uzza ini, Khalid dan 30 tenteranya kembali semula berjumpa dengan Rasul dan menceritakan kepada Rasul, "Ya Rasul, berhala Uzza telah aku musnahkan." Tetapi kata Rasul SAW, kamu kembali semula pergi ke tempat tersebut, kan? Kerana ada lagi yang belum kamu musnahkan. Tuan-tuan, bagaimana sahabat amat patuh dengan arahan Rasul SAW. Pergi semula ke perkampungan tersebut, pergi melihat, rupanya di dalam kawasan berhala Uzza yang telah dihancurkan oleh Khalid Al-Walid dan juga 30 tentera-tenteranya yang bersama dengannya, ada seorang penjaga yang menangis. Dan Rasul SAW mengarahkan supaya Khalid Al-Walid membunuh penjaga tersebut. Tetapi bila Khalid melihat penjaga tersebut adalah seorang wanita, dan di dalam Islam mana boleh membunuh seorang wanita. Rupanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Khalid dia mematuhi perintah Rasul SAW membunuh wanita yang sedang menangis berada di atas runtuhan berhala Uzza tadi. Ya, maka kembalilah Khalid Al-Walid berjumpa dengan Rasulullah SAW. Berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan Rasul kata, "Wahai Khalid, kamu tahu siapakah itu?" Maka dijawab oleh Khalid, "Allah dan juga Rasulnya lebih mengetahui." Maka dijawab oleh Rasul SAW bahawa wanita tadi merupakan penjaga ataupun jin yang
bertugas untuk menjaga berhala Uzza. Dan dia menangis kerana apa tuan-tuan? Kerana selepas ini Mekah dan juga kawasan sekitarnya tidak ada lagi yang menyembahnya daripada orang kata yang sebelum ini menyembah, memberikan makan dan sebagainya lagi. Tetapi selepas pembukaan kota Mekah ini, maka tidak ada lagi penyembahan berhala. Jadi itu yang kedua yang berlaku pada bulan Ramadan. Pertama yang saya sebutkan tadi ialah Perang Badar 313 melawan 1000 tentera musyrikin yang tidak dijangka pun sebenarnya berlakunya Perang Badar ini, tetapi Allah mentakdirkan dan akhirnya kemenangan dialami oleh umat Islam. Yang keduanya ialah peristiwa pembukaan kota Mekah yang tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian tahu bagaimana pembukaan kota Mekah ini disusuli dengan pemusnahan berhala-berhala, nak membersihkan kesyirikan di kota Mekah pada waktu tersebut. Yang ketiga, saya nak menceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah pertempuran Ain Jalut. Ini pun tuan-tuan dan puan-puan sedia mendengar. Cuma saya nak berkongsi semula tentang peperangan ini, iaitu peperangan Ain Jalut. Ya. Bila berlaku? Bulan Ramadan juga, tahun 658 Hijrah. Lama. Kan? 658 Hijrah. 25 Ramadan 658 Hijrah. Kat mana berlaku Ain Jalut ni tuan-tuan? Dekat Palestin. Ya, dekat Palestin, dekat satu kawasan Bisan nama dia, dekat Palestin. Antara siapa? Antara Tatar, tentera-tentera Tatar dan juga tentera-tentera Islam yang diketuai oleh Sultan Qutus, Tuan Muhammad Al-Qutus. Di mana Sultan Qutus ini tuan-tuan adalah daripada pemerintahan Mesir. Okey. Pada waktu itu tuan-tuan, di dalam perkiraan manusia, ya, bukan perkiraan Allah. Di dalam perkiraan manusia, tentera-tentera Tatar ini mustahil dapat dikalahkan. Ya, mustahil dapat dikalahkan. Contoh macam sekarang, tentera apa yang mustahil dapat dikalahkan? Mungkin tentera Cina, mungkin tentera Amerika, mustahil dapat dikalahkan. Sebab apa? Kekuatan yang mereka miliki. Dari sudut bilangan tenteranya, dari sudut persenjataannya, banyak yang mereka miliki. Begitu juga dengan tentera Mongol Tatar pada waktu itu, yang mana dunia menyatakan bahawa pada waktu itu mustahil dapat dikalahkan. Ya. Apatah lagi, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT, tentera Tatar telah pun menakluki Baghdad. Ya, Baghdad yang kita kenal sebagai pusat ilmu, pusat pemerintahan dan sebagainya lagi, telah berjaya ditawan, ditakluk oleh tentera-tentera Tatar. Semua orang tahu. Ya. Dan bagaimana kita melihat tentera Tatar telah menjadikan sungai-sungai Furat menjadi hitam airnya, disebabkan kenapa tuan-tuan? Kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama, oleh para ilmuwan pada waktu itu telah dibuang ke dalam sungai Furat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kemarahan mereka diteruskan tentera Tatar ini untuk nak menakluki Palestin. Untuk nak menakluki Palestin. Walau bagaimanapun tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kan, sebelum sampai ke Palestin, tentera-tentera Tatar telah pun disekat dengan kekuatan, dengan keupayaan, dengan kehebatan tentera-tentera Islam yang dipimpin oleh Sultan Qutus. Tenteranya datang daripada Mesir, yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Sultan Qutus berjaya menyekat kemarahan tentera Tatar di Palestin. Alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin kalau misalnya sekiranya tentera-tentera Tatar ini mampu masuk ke bumi Palestin, Masjid Al-Aqsa, kita ada dah sekarang ni. Mungkin, kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jaga Masjid Al-Aqsa, jaga Baitul Maqdis tuan-tuan, yang merupakan kiblat pertama umat Islam untuk daripada ditakluki oleh tentera-tentera Tatar yang sebelum ini mengganas di bumi Baghdad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah SWT sekalian, semua maklum Sultan Qutus menghadapi serangan tentera-tentera Tatar yang kuat, yang saya nyatakan awal-awal tadi, mustahil dapat dikalahkan.
Tetapi bagaimanakah Sultan Qutuz memperkuatkan tentera-tenteranya? Dia ada sebab kenapa akhirnya Sultan Qutuz berjaya menyekat tentera-tentera Tatar. Yang pertama, tuan-tuan, sebelum nak menghadapi tentera Tatar, Sultan Qutuz sendiri telah memainkan peranannya untuk menstabilkan, ini yang penting, menstabilkan negara Mesir pada waktu sebelum itu bergolak sesama sendiri. Bergolak kerana apa, tuan-tuan? Kerana perebutan kuasa. Bergolak kerana apa, tuan-tuan? Masing-masing nak menjadi pemimpin dan sebagainya lagi. Maka bila sahaja Sultan Qutuz dijadikan pemimpin dekat Mesir, akhirnya dia mengambil pendekatan yang pertama ialah menstabilkan kerajaan Mesir. Sebab tanpa kestabilan, sesuatu tindakan tidak akan dapat dilaksanakan. Ya? Tanpa kestabilan, sesuatu tindakan, termasuk untuk nak berperang, membangunkan negara dan sebagainya lagi, tidak dapat dilaksanakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Qutuz dengan menstabilkan Mesir terlebih dahulu. Yang keduanya, ini biasa berlaku, tuan-tuan, ya, bila mana ada di kalangan kita yang memusuhi kita dalam kehidupan itu. Itu biasa dalam organisasi, dalam negara dan sebagainya lagi. Begitu jugalah yang berlaku kepada Sultan Qutuz. Dia menghadapi musuh-musuh yang sebelum ini memeranginya, tidak menyukainya dan sebagainya lagi. Tetapi satu tindakan yang dilakukan oleh Sultan Qutuz amat bijak. Apa dia, tuan-tuan? Mengampunkan ataupun memberikan pengampunan kepada musuh-musuhnya, supaya musuh-musuh itu dapat bersama-sama dengannya untuk mempertahankan Palestin. Mempertahankan, orang kata, bumi Palestin daripada jatuh ke tangan Tatar. Ya? Jatuh ke tangan Tatar. Maka dengan sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, akhirnya Sultan Qutuz dapat menstabilkan Mesir, itu yang pertama. Yang keduanya ialah memberikan pengampunan kepada musuh-musuhnya. Dan yang ketiga, ini yang ketiga, menyatukan umat Islam sempadan Mesir dengan sempadan Syam bergabung untuk berhadapan dengan tentera-tentera Tatar. Jadi tiga cara inilah, tuan-tuan, yang dilakukan oleh Sultan Qutuz, yang akhirnya tentera-tentera Tatar mampu disekat daripada terus menerjah masuk ke dalam bumi Palestin dan seterusnya menguasai bumi Palestin. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi ini tiga peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan, kemenangan kepada umat Islam. Ya. Yang pertama yang saya nyatakan tadi ialah Perang Badar yang berlaku pada tahun 2 Hijrah, bulan Ramadan tahun 2 Hijrah. Yang kedua saya nyatakan tadi ialah pembukaan kota Mekah yang berlaku pada tahun 8 Hijrah, dan bagaimana tindakan Rasulullah menghantar Khalid Al-Walid dan menghantar beberapa orang sahabat lagi untuk nak memusnahkan berhala-berhala yang ada di dalam Mekah dan juga di luar kota Mekah. Ya. Dan yang ketiganya yang saya nyatakan tadi adalah peperangan Ain Jalut. Ya, peperangan Ain Jalut yang mana saya nyatakan tadi awal-awal bahawa mustahil tentera Tatar dengan kekuatan bilangannya, dengan kekuatan persenjataan yang dimilikinya, mampu dikalahkan oleh mana-mana kekuatan pada waktu tersebut. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keberkatan, dengan kemuliaan bulan Ramadan, maka akhirnya, tuan-tuan, tentera Tatar berjaya disekat oleh Sultan Qutuz dengan tiga, orang kata, strategi yang dilakukan oleh Sultan Qutuz tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kesimpulannya yang boleh kita kongsi bersama pada kali ini adalah berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, jangan lupa ikhtiar kita, usaha kita untuk memastikan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kita. Kita ni, tuan-tuan, manusia yang lemah. Kita ni manusia yang lemah. Ya? Bulan Ramadan pun dalam keadaan sekarang ini, kalau kita gunakan pendekatan-pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sebab itulah turunnya pertolongan-pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi ingat, selain daripada jihad,
pada waktu siangnya dengan berpuasa, jihad pada waktu malamnya dengan berqiyam, mendirikan malamnya tuan-tuan. Tetapi kena ingat juga pada masa yang sama banyak peristiwa-peristiwa kemenangan yang berlaku kepada umat Islam disebabkan kerana kemuliaan, keberkatan dan yang dekatnya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada umat Islam. Mudah-mudahan tazkirah ringkas ini memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita, apatah lagi dengan musim-musim PKP ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nasihatkan diri saya dan nasihatkan diri tuan-tuan dan puan-puan semua agar sama-sama kita menjaga kesihatan kita, dengar apa yang diperingatkan oleh KKM dan sebagainya lagi. Mudah-mudahan kita akan terhindar daripada COVID-19 yang sedang melanda kita dan juga melanda dunia secara khususnya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.